Tak boleh hujah. Berbau perkauman. Berbau perkauman. Macam ramai juga tak sedar ni berbau perkauman. So orang kata, siapa tak belajar bahasa Arab tak masuk syurga. Dah, memang kita digalakkan belajar bahasa Arab, itu tak dinafikan. Mazhab Syafi'i mewajibkan pun belajar bahasa Arab, kena belajar bahasa Arab kan. Kerana Imam Syafi'i andaikan kalau orang tak belajar bahasa Arab, macam nak baca Quran. Tapi sebenarnya realitinya ada juga orang tak belajar, boleh baca Quran, tapi dia kan. Tapi hadis tu perkauman. Kata Ibn Qayyim tadi, kita Al-Manarul Munif, semua hadis yang berbau perkauman palsu. Dulu bila negara Islam membesar, orang Parsi masuk Islam, dan orang Arab macam campur orang Arab Parsi kan. Orang Arab orang Parsi bila dia geram ke orang Arab kan, dia kata Nabi bersabda, innallaha idza radi anzala al-wahyi bil farisiyah wa idza ghadib anzala al-wahyi bil arabiyyah. Allah apabila redha turun wahyu dalam bahasa Parsi, bila marah turun wahyu dalam bahasa Arab. Mai orang Arab dia terkali. Allah bila redha turun wahyu dalam bahasa Arab, bila marah turun wahyu dalam bahasa Parsi. Lebih daripada tu lagi, bila mai orang kulit hitam pun masuk je, orang Arab mula meluat dengan orang kulit hitam. Dia buat hadis yang lebih perkauman. Dia kata az-zinjiyu idza syabi', az-zinjiyu idza ja' sarq, wa idza syabi' zana. Orang kulit hitam kalau lapar curi, kalau kenyang zina. Ada ke Nabi nak kata? Dia kata qala Rasulullah. Perkauman. Sebab tu hadis-hadis perkauman ni dia bermula zaman tu lah, zaman apabila kerajaan Islam membesar. Macam ni kan, Turki ada apa, bangsa-bangsa ni ada, bangsa tu bersaing. Kadang-kadang dia gunakan sentimen agama dikaitkan dengan Nabi, dia penjatuhkan bangsa lain. Kita tak dapat tahu Islam bebas daripada sentimen perkauman. Ini satu kita bagi dia khat. Tadi contoh susah dah apa? Macam dia nampak orang Arab ni macam solat macam dia rasa macam dah, ya lah, bukan semua orang Arab buat tu betul. Tapi bukan semua yang kita buat tu mesti betul. Macam tu juga kan. Ya. Balaikah kalau orang Arab ada yang salah lah kan. Bukan mesti bila dia Arab dia. Saya ingat ramai juga orang Arab yang tak tahu kan. Tapi kita kena tahu kalau benda tu ada dalam hadis, kita tidak terikat dengan benda ni. Kita disuruh ikut Quran dan hadis. Mazhab hanya membantu kita menguraikan. Kita tak perlu terikat dengan mazhab. Cuma saya nak yang pertama tadi, saya ingat saya terfikir sekarang. Boleh lagi Siraj? Saya nak tengok jam. Ni, saya mungkin Ustaz Mazli boleh tambah. Tapi saya ingat kalau kita ada bajet yang cukup, saya akan cuba cari kan. Kita buat satu kursus fiqh pesakit. Di sini kita ada paper kan.
kita panggil seorang dua, kita bentang sama-sama kita untuk realiti Malaysia kan. Kita ada lepas tu, jadi semua doktor ni dah tahu, bila balik besok dia tahu lah macam mana kan. Jadi kita nampak, jadi kita masa tu kita buat kita ada buat buku kecil kita bagi sikit. Jadi kita pun belajar dari situ. Besok kita boleh tanya-tanya lagi. Jadi bila kita nak ajar pesakit tanya kita pun kita dah tahu. Jadi kita pun cari yang ramai juga kita doktor-doktor di Malaysia yang aktif kan. Jadi kita panggil, kita ambil hadis-hadis Nabi ni untuk you orang untuk tahu dengan dalil semualah pasal berkhusus. Tapi yang nak bagi kat makcik-makcik tu yang dia punya cheese sajalah kan, yang dia apa yang kesimpulan dia. Jadi saya ingat bagus juga kalau kita buat one shot satu hari khusus kan, cukup lah daripada pagi sampai ni. Bila balik Malaysia dia nak jadi doktor, dah tahu dah makcik kalau macam ni, makcik boleh salah macam ni, makcik kalau sakit begini. Benda simple lah, bukan susah, baik juga sebenarnya. Ni Ustaz nanti kita tambah. Tak, dia pun tambah dia lah. Tak, dia mana dakwah tu dulu kan, maksudnya itulah macam pakai Hafiz tu dia dalam yang advance apa ni macam itu kita ambil sebagai ideal, maksudnya nak. Tapi kalau pada saya macam apa ni Dr. Mazhar cakap dekat hospital ni, kalau benda kecil takkan nak suruh solat pun, ni ustaz tak ustaz? Dua ustaz? Tak boleh dengar kan, suruh ingat Allah, benda-benda simple gitu. Jadi benda simple ni tak kisahlah ustaz ke tukang sapu sampah, orang teksi pun kadang boleh. Tapi macam orang biasa bila doktor ni dia hormat. Dia berada kepercayaan. Dulu orang Melayu percaya doktor, cikgu. Tapi sekarang cikgu. Tak. Saya suruh bayangan. Dulu kita panggil cikgu kalau cikgu kan. Cikgu. Saya rasa orang lebih anak murid lah, dia lebih hormat cikgu daripada lecturer. So itu barang dia mengajar dia dah awal. Saya ada abang ipar saya kan, anak murid dia kalau Pak Asam lah, cikgu. Anak murid saya yang saya pernah mengajar sekolah tu, walaupun saya marah dia macam mana, tapi kalau saya mengajar sekejap, tapi dia ingat. Universiti ni dia ingat lah gitu-gitu kan. Tapi dia orang dah besar dah. Kira. Ya. Okay. Saya nak tanya dari segi ayat Quran kan, bila kita baca Quran, rasanya semua ayat Quran yang berceritakan tentang Fir'aun dan Musa tu menceritakan sebagai Fir'aun tu sebagai satu watak yang jahat lah kan. Saya tak tahu, maybe ada yang saya tak rasa kan, tapi setakat yang saya faham macam itulah. Benda yang sama kalau kita nak tengok kan, dari segi ayat yang kedua kan, dari surah Al-Baqarah rasanya, walan tardu anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah cakap tentang Yahudi dan Nasrani kan. Dalam konteks kedua-dua yang saya tanya ni, Fir'aun tu adalah satu benda yang general, dan Yahudi dan Nasrani pun sebagai satu term yang general di situ. Adakah macam kalau Fir'aun tu zaman sekarang lah, setelah dikaji-kaji katanya ini je yang jahat dan yang lain tu tak jahat sebenarnya dan sebagainya kan. And dari segi konteks Yahudi dan Nasrani itu, kalau kita kaitkan dengan situasi di Israel sekarang, orang mengatakan kita bukan membenci Yahudi, tetapi kita membenci Zionism. Tapi kalau kita berbalik kepada ayat Quran tadi, Allah cuma bagi dari segi general. Adakah minta Ustaz explain dari segi itu? Nanti saya mesti mungkin betul, tapi saya punya pendapat kan. Pertama balik ke Fir'aun. Fir'aun tu, Fir'aun yang Allah maksudkan Fir'aun yang lawan dengan Nabi Musa ya. Sebab dia dalam konteks tu, ayat tu cerita tentang pertembungan tu. Bukan semua Fir'aun. Dulu Astora pernah tulis ada Fir'aun baik, orang marah kan. Pasal orang Melayu kata, mana boleh Fir'aun mesti jahat. Fir'aun ni raja kan, ada baik kan. Kata dan Fir'aun pada zaman
Nabi Yusuf AS itu Firaun juga, kerana dia memerintah Mesir, tapi dia tidak menentang Nabi Yusuf. Okey. Pertama, keumuman ayat itu ada pengecualian. Al-Quran mengecualikan, walaupun menyebut tentang Yahudi dan Nasara, dalam masa yang sama kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala larang untuk kita menginayai orang yang tidak terlibat, orang yang tidak berbuat, kan. Hatta dalam peperangan kan, waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Perangilah orang yang memerangi kamu, tapi jangan kamu melampaui batas. Jadi dalam masa yang sama, Nabi SAW, isteri Nabi Safiyah binti Huyai adalah seorang isteri Nabi, seorang Yahudi. Safiyah binti Huyai itu Yahudi, ketua kabilah Bani Quraidah lagi, kan? Jadi tak ada katakan semua Yahudi ini. Tetapi ayat itu bercakap dalam konteks umum. Dan konteks umum, dalam umumnya